عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain. Seperti biasa, kita mulakan dengan wirdul Imam Ali bin Abi Bakr As-Sakran daripada kitab Syawarikul Anwar dan kitab Barzanji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtantu bidarbillah, tuluhu ma sya'allah, kufluhu la ilaha illallah, babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور سور سور. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يجدع في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah Jalan Tasik Bandar Sri Alam, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, yang dihormati Barisan AJK Masjid, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf dah rasanya 4 minggu tak datang itu ada sebab-sebabnya. Bila naik kereta jam, bila naik motor lupa cek minyak pula, minyak habis. Dan yang minggu lepas ada urusan sekolah pula, bawa budak apa nama ni, sukan peringkat kebangsaan sekolah Habib satu Malaysia. Jadi baru minggu ni baru dapat pergi kuliah. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang prihatin siap apa nama bagi duit minyak bagai ya Allah, ya mudah-mudahan Allah Ta'ala lipat gandakan lagi rezekinya insya-Allah. Baik, kita sambung pembacaan kitab Al-Jawharul Mahbub wa Nabihatul Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, tulisan Rumi, yakni bermata pemberian yang indah dan menjaga segala hati yang lalai. Muka surat 346, bab yang ke-36. Ke surat 346. Doa dari mimpi wanita yang sedang sakit. Dan riwayat daripada Imam Muhib At-Tabrani, imam pada makam Ibrahim pada Masjidil Haram, bahawasanya seorang perempuan melihat ia di dalam tidurnya, mimpilah, akan seorang mengajar akan dia doa ini, padahal perempuan itu sakit. Seorang perempuan ni dia sakit, kemudian dia tidur, dia mimpi ada orang ajarkan doa. Maka jaga ia daripada tidurnya dan hafaz ia akan dia, dihafal, maka mendoa ia dengan dia, maka disembuhkan akan dia oleh Allah Ta'ala. Apa doanya? Dan iaitu Subhanaka ma a'zamak ma akramak wa bihali ma a'lamak wa ala faraji ma aqdarak anta thiqati wa rajai faj'al husna dhanni fika dawai. Artinya lebih kurang, Maha suci engkau, alangkah agungnya engkau, alangkah mulianya engkau, dan dengan hal keadaanku alangkah tahunya engkau, dan atas kelapanganku alangkah kuasanya engkau. Engkau kepercayaanku dan harapanku, maka jadikanlah sangka baikku terhadapmu sebagai ubatku, yakni penyembuhku. Jadi siapa-siapa sakit, tak kiralah lelaki perempuan, unsa, boleh baca doa ini. Sakit apa tak kiralah, mungkin sakit badan, mungkin sakit mental, depression cuba je kita ikhtiar aja kan. Dan telah mendoa dengan dia oleh yang lain daripadanya, maka disembuh akan dia daripada sakitnya dengan izin Allah Ta'ala. Orang lain pun baca doa yang sama pun sembuh juga, dengan izin Allah, yakni dengan Allah yang jadikan, Allah yang sembuhkan, dengan takdir Allah, Allah yang tentukan, dan dalam pengetahuan Allah. Dan sabda Nabi SAW, Aidul maridi yamshi fi makhrafatil jannati hatta yarji'a. Artinya lebih kurang, orang ziarah orang sakit itu berjalan ia di dalam kebun syurga hingga kembali ia. Kelebihan kita ziarah orang sakit seperti kita berjalan di dalam kebun syurga sampailah kita balik semula ke rumah. Tapi mentang-mentang kita tahu kelebihannya, ziarah orang sakit ni seperti jalan di kebun syurga, jangan lama-lama sangat. Saya nak lama dalam kebun syurga, orang tu makin sakit, awak lama-lama sangat dekat rumah dia. Dia tu nak rehat, sakit kan banyak rehat. Ubat doktor bagi kan, tidur ngantuk kan, pasal apa? Biar rehat. Jadi ziarah tu pada-pada, jangan lama-lama sangat. Ziarah, asal makna ziarah tu pun berulang-ulang. Kenapa makna berulang-ulang? Datang sekejap, buat apa semua kan, dah balik kan, nanti esok ke 2 hari lagi ke datang lagi, macam tu. Dia bukan datang lama-lama sampai orang tu dah penat melayan kita, dia pula makin sakit pula dia kan. Jadi berpada-pada kan.
Yang ini pada menghimpunkan pahalanya seolah-olah ia dalam kebun syurga memungut akan buah-buahannya. Dan tersebut di dalam Ad-Durrah Al-Muntashirah bagi Suyuti, Imam Suyuti. 3 perkara tiada sunat ziarah akan empunyanya. Pertama, sakit mata. Kedua, sakit gigi. Ketiga, sakit bisul. Tak sunat ziarah akan empunyanya. Jangan ziarah orang yang pertama sakit mata, nanti berjangkit. Yang kedua, sakit gigi. Awak dah ziarah orang sakit gigi, awak jangan berbual pula tu. Ada kena tampar ni kan. Ni makan dia. Sakit gigi, orang terus pegang pipi dah. Orang lain pun dah cakap, dia ni sakit gigi. Tanya lagi, sakit gigi? Aduh, makin sakit. Naik ke hati, turun ke hati sakitnya. Ya Allah. Hujan ya. Dia baca doa hujan. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma ya Allah ya Tuhan, sayyiban, turunkanlah hujan nafi'a, yang memberi manfaat. Betul. Baik. Yang ketiga, sakit bisul. Orang sakit bisul tak sunat diziarahi. Siapa dia tak selesa. Lagi kalau bisul dekat punggung. Saya pernah kena bisul dekat bahagian dekat punggung lah, pega dekat punggung. Memang susah. Nak baring pun sakit, nak duduk sakit. Kalau nak baring pun kena mengiring. Jadi malulah mengiring kan. Tapi tak sunat ziarah. Kalau kita dengar kawan kita ada sakit mata, sakit gigi dan sakit bisul, WhatsApp ajalah. WhatsApp doakan baik kan. Bukan tak nak pergi. Kitab kata tak sunat ziarah. Takut mengganggu, biarlah awak rehat. Saya doakan awak dijauh. Dan sabda Nabi SAW, iyadatul maridi awwala yaumin faridatun wa ma ba'daha sunnatun. Artinya lebih kurang, ziarah orang sakit pada permulaan masanya itu pagi, fardu, dan barang yang kemudian daripadanya sunat. Maknanya dia kata sini, dan dikehendak dengan fardu dan sunat di sini dengan sekira-kira muru'ah. Muru'ah ni maruah lah. Orang Melayu kata maruah, asal bahasa Arabnya muru'ah, atau perangai yang baik. Tiada dengan sekira-kira syarak. Bukanlah maknanya wajib, fardu tu wajib, sunat tu sunat, tidak. Seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ziarah orang sakit satu kali itu sunat, maka yang lebih daripadanya maka itu iaitu nafilah, yakni bertambah pada sunatnya. Jadi yang eloknya ziarah tu pagi-pagi. Dia pun baru bangun, segar mata, dia dah masuk tengah hari. Kalau orang tak sakit pun, orang sihat pun dah mula ngantuk. Tak payahkan orang sakit, orang sihat pun tengah hari, petang tu dah mula penat, ngantuk. Apalagi malam. Jadi apa nama ni, hari lain kerja ustaz, ada hari cuti lah. Ziarah kalau tak pun, kalau busy je, takut tak sempat ustaz. Dia sakit-sakit ni, yelah takut dah pergi. Macam guard dekat sekolah saya, petang ni tadi meninggal. Hari Jumaat, alhamdulillah, hari Jumaat meninggal. Ya Allah, ya Rabbi Karim, mudah-mudahan diampunkan dosanya. Antara kelebihan kan, meninggal dunia hari Jumaat, itulah diampunkan dosa-dosanya, segala dosa-dosanya, masuk syurga tanpa hisab. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Baik. Kemudian ziarah satu kali itu sunat, bagus. Banyak kali lagi bagus. Tapi maknanya sekejap-sekejap. Ziarah sekejap tu, jangan lebih setengah jam lah. Setengah jam okey lah. 5 minit melampau sangat. Assalamualaikum, saya okey lah, boleh tu. Singkat sangat, macam tak nak jumpa je. Buat sikit kan, 15 minit, setengah jam dah lah. Jangan lebih setengah jam. Yang pertama dia tu nak rehat, yang kedua orang lain pun nak ziarah juga. Baik, kemudian ulang lagi kang esok ke 2 hari sekali ke. Itu ziarah, cara ziarah orang sakit. Dan sabda Nabi SAW, la tajibu iyadatul maridi illa ba'da thalathati ayyamin.
Artinya lebih kurang tiada wajib ziarah orang sakit melainkan kemudian daripada 3 hari. Yang ini tiada dituntut akan dia akan sebagai tuntut yang muakkad, melainkan kemudian daripada 3 hari, atau tiada wajib dengan sekira-kira muru'ah dari segi maru'ah dan uruf kebiasaan, melainkan kemudian daripada 3 hari, lepas 3 hari, seperti barang yang tersebut di dalam Ihya, dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Itu kelebihan lah. Maknanya 3 hari dia sakit baru ziarah. Tapi kalau takut tak sempat nak ziarah kan, pun boleh juga dengar je pasal sakit baru ziarah Baik, ziarah pesakit dapat mententeramkan hatinya di samping beroleh keampunan Tuhan. Dan pada hadis Dailami daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ziarah orang sakit itu terlebih besar pahalanya daripada mengunjungi jenazah. Kenapa? Kerana barang yang ada padanya daripada membaikkan hati orang sakit dan ahlinya dan keluarganya, keluarga orang yang sakit. Dan sabda Nabi SAW, man 'ada maridan salihan kharaja ma'ahu sab'una malakan yastaghfiruna lahu wa yakhrujuna min baiti al-maridi ma'ahu wa yadkhuluna ila baitihi. Artinya lebih kurang, barang siapa ziarah orang yang sakit yang soleh. Orang sakit ni ada yang soleh pun sakit juga, yang tak soleh pun sakit juga Tapi kalau kita ziarah orang sakit yang soleh, keluar sertanya 70 malaikat meminta ampun mereka itu baginya, bagi orang yang ziarah. Dan keluar mereka itu daripada rumah orang sakit sertanya saing dia keluar daripada rumah orang sakit tu, malaikat ikut dan masuk mereka itu kepada rumahnya. Malaikat masuk orang yang ziarah tu tadi kan. Itu kelebihan ziarah orang sakit. Yang ikut kita malaikat. Baik. Itu kelebihan lah. Kalau ziarah orang mati, Ustaz, sebelum masuk rumah kena ambil semayang. Nanti kalau tak badi itu badi tu kan. Badi ni apa? Badi mayat kata kan. Badi mayat nanti anak-anak ke apa nanti dia ni apa, demam lah apalah. Seolah-olah macam nampak mayat tu ikut kan. Jadi mungkin juga barangkali badi makna apa nama ni, ambil semayang tu baguslah ambil semayang tu baguslah. Soal badi tak badi tu tak pastilah apa makna badi tu sebenarnya Yang saya faham maknanya seolah-olah mayat tu ikut. Mayat tu dah kat dalam kubur. Kalau yang ngacau-ngacau mungkin syaitan lah. Syaitan. Jadi ambil sembahyang boleh juga. Baik. Dan jadi macam mana cara? Satu, biasa orang sebut ambil sembahyang. Satu lagi ada bersangkut dengan hadis, baca bismillah paling kurang sebelum masuk rumah. Kalau pun bukan balik daripada ziarah orang mati sekalipun, baca bismillah sebelum masuk rumah. Semua orang dalam rumah tu sebelum masuk rumah baca bismillah. Kalau terlupa keluar balik rumah, baca bismillah, masuk balik. Salah satu kelebihannya, jin atau syaitan yang jahat, syaitan memang jahat lah, jin yang jahat dan syaitan, kalau kita baca bismillah sebelum masuk rumah, dia tak ikut. Kalau ada dalam rumah kita, dia keluar, insya-Allah. Cubalah, kita cuba. Dan tersebut dalam Ihya, kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, sabda Nabi SAW artinya lebih kurang, barang siapa ziarah orang sakit, duduk ia di dalam kebun syurga hingga apabila bangkit daripadanya, bangun balik, diwakil dengan dia 70,000 malaikat meminta ampun mereka itu baginya hingga malam. Kelebihan lagi 70,000, bukan sikit. Itu antara cara untuk kita menghapuskan dosa. Selain kita istighfar dan sebagainya, ziarah orang sakit, terutamanya kalau orang soleh. Masalahnya Ustaz, dia orang soleh ni tak sakit-sakit, kita doakan dia sakit. Jangan, itu pula dah lain maknanya.
kalau sakit lah, tak sakit dah, tak apa, istighfar ajalah untuk ampunkan dosa. Dan sabda Nabi SAW, man 'ada maridan lam yazal fi makhrafatihil jannati. Artinya lebih kurang, orang siapa ziarah orang sakit, sentiasa ia di dalam memungut buah-buahan syurga. Cerita ataupun cerita daripada Hasan Basri rahimahullahu taala, imam ahli sufi, imam tasawuf, Hasan Basri bertanya Nabi Musa alaihi salam akan Tuhannya azza wa jalla. Maka sembahnya, tanyanya, hai Tuhanku, apa bagi orang yang mengunjung orang sakit daripada pahalanya? Firman Allah Ta'ala, aku keluarkan dia daripada dosanya seperti hari yang diperanakkan dia ibunya. Ya Allah, terhapuslah semua dosa. Maka sembahnya bertanya, sembah tu makna tanya. Nabi Musa tanya lagi, hai Tuhanku, apa bagi orang yang mengiringi akan orang mati daripada pahalanya? Tadi ziarah orang sakit ni, menguruskan atau ziarah orang meninggal dunia pula. Firmannya, aku bangkitkan pada ketika matinya akan malaikat mengiringi akan dia kepada kuburnya dengan panji-panji mereka itu hingga kepada padang mahsyar. Malaikat akan mengiringi bila dia mati pula nanti, Sembahnya, hai Tuhanku, tanya lagi, Nabi Musa tanya lagi, hai Tuhanku, apa bagi orang yang mengunjung akan perempuan yang mati anaknya daripada pahalanya? Apa pahalanya? Firmannya, aku naungkan dia di dalam naungan arash. Lindungan arash. Baik. Jadi seolah-olah macam dialog, kan? Bukanlah Allah Ta'ala tu berkata-kata ada mula ada akhir. Bukanlah bahasa Arab. Nabi Musa pun bukan orang Arab. Nabi Musa dia bahasa apa? Ibrani ke apa satu lagi? Dia bukan bahasa Arab. Nabi Musa cakap bahasa dia lah, bahasa manusia. Allah Ta'ala berkata-kata, tak ada mula, tak ada akhir, tak ada huruf, tak ada suara, tak ada bahasa. Habis macam mana Nabi Musa boleh faham? Allah Ta'ala singkap hijab ataupun angkat halangan ataupun hilangkan halangan. Hijab tu halangan lah. Dan hati Nabi Musa itu fahamlah kata-kata Allah yang tak ada mula, tak ada akhir, tak ada huruf, tak ada suara. Macam mana? Tak tahu. Nabi Musa sendiri pun tak boleh nak ceritakan. Benda ni tak serupa, macam mana nak cerita? Yang kita boleh cerita ni benda yang serupa. Ustaz Aidil macam mana? Ustaz Aidil ni kecil-kecil badannya macam budak. Kalau dia pakai dia tu berjangkut, tapi kalau dia pakai emas, macam budak dah. Masa PKP banyak kali saya kena panggil, Dek. Dek. Buka tu jangkut dah. Yang budak lagi. Baik. Boleh cerita benda yang kita nak ceritakan, nak contohkan tu benda yang kita nampak, yang kita dengar, yang kita lihat. Yang lihat nampak sama lah kan. Yang kita tahu, apa yang dalam pengetahuan kita tu, yang kita boleh ceritakan, itu semuanya makhluk. Jadi Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk, tak boleh nak ceritakan. Soal Allah Ta'ala tu firmannya macam mana, tak boleh nak ceritakan. Yang wajib kita percaya, tak berhuruf, tak bersuara, tak ada mula, tak ada akhir. Baik. Seterusnya, melawat orang sakit diliputi rahmat Allah. Dan sabda Nabi SAW, Aidul maridi yakhudu fi rahmatillahi, fa idza jalasa indahu in ghamasa fiha. Artinya lebih kurang, orang yang ziarah orang sakit itu berjalan ia di dalam rahmat Allah. Maka apabila duduk ia di sisinya, menyelam ia di dalam rahmatnya, yakni meliputi akan dia oleh rahmatnya, rahmat Allah, seperti barang yang pada riwayat yang lain. Ziarah orang sakit. Dan sabda Nabi SAW, adamu iyadatil maridi asyaddu alaihi min maradihi. Artinya lebih kurang, ketiadaan menziarah akan orang sakit itu terlebih sangat pedih atasnya daripada sakitnya. Orang sakit tu tak diziarah, lagi sakit dia punya hati dia kan. Tak ada orang ziarah aku, yalah siapalah aku, kan, sedih.
paling tidak pun WhatsApp lah, video call ke kan. Tak maaf lah aku busy, ni video call aja Yalah, kalau tak busy aku datang kata kan. Baik, dan tersebut pada hadis yang sahih, apabila ziarah seorang kamu akan orang sakit, maka jangan memakan ia akan sesuatu di sisinya. Maka bahawasanya bahagiannya itu daripada ziarahnya, yakni makruh bagi orang ziarah itu memakan sesuatu pada sisi orang sakit. Maknanya kalau ada makanan orang sakit tu kita jangan makan. Maka jika memakan ia padanya, maka tiada dapat pahala ziarahnya. Kata Manawi, zahirnya seumpama makan itu minum, umpama sakar. Sakar tu air gula, maka iaitu menghapuskan pahala ziarahnya, seperti barang yang tersebut dalam Sirajul Munir, dalam kitab lain juga ni sama ada kita bawa makanan sendiri tapi makan tepi dia tu dah tak boleh makan. Sakit mana boleh makan sembarangan. Makan depan dia, sakit kau. Waduh, orang tu sakit gigi pula. Sakit gigi, makan pula ayam KFC kerap depan dia, sakit gigi, makan. Sabar je lah orang tu kan. Ataupun orang lain ziarah bagi makanan kan. Kau tak makan ni aku makan lah. Makan pula orang. Nantilah dia makan sikit-sikit. Dia makan makanan orang tu kan. Jadi dua-dua tak elok lah. Tak elok. Haram tak? Tak ada sebut haram lah sini, tapi dilarang. Baik. Kadar masa melawat orang sakit, kena tahu juga berapa lama ni nak melawat orang sakit. Dan sabda Nabi SAW, al-iyadatu fuwaquna qatin, artinya lebih kurang masa ziarah orang sakit itu kadar masa barang yang antara 2 kali perah susu unta. Kejap je. Perah unta je sap gitu. Cepat sangat je. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum. Tak ada lah macam tu. Maknanya sekejap lah, jangan lama sangat. Kerana bahawasanya unta itu diperah akan dia, kemudian ditinggalkan dia pada masa yang sedikit, dan menyusu akan dia oleh anaknya. Ni bukan perah 2 kali tu. Lepas perah tu 1 baldi dah penuh, tinggalkan jap susukan anak dia kan, supaya turun susunya. Maka diperah akan dia pula dah siap, dah susukan anak dia, baru perah lagi kan. Kita pasal perah susu ni, menyusukan akan dia oleh anaknya. Jangan kita buat perangai lembu, anaknya nak susu, anaknya tu dibunuh. Kerana ada kecoh bukan cerita lembu, katanya lembu New Zealand, tapi tak pasti benar ke tidak Jadi nak dapat susu banyak kan, jadi anak dia tu dibunuh. Jadi susunya semua dapatlah, diperah semua, anaknya tak dapat. Zalim lah. Zalim kat situ kan. Kebenarannya tak tahu, itu cerita nama khabar angin lah, kena siasat juga. Tapi kalau benar, jangan kita buat lah. Kalau kita lah, kita jangan buat lah. Kalau orang lain kita nasihat lah, ataupun buat tindakan lah. Jadi jangan macam itulah, zalim. Dibunuh anaknya, memanglah banyaklah dapat susu. Baik, jadi sekejap, maksudnya tu sekejap. Ziarah orang jangan lama-lama. Tak kira lah, walaupun lama tak jumpa, tapi dia tu tengah sakit. Orang sihat pun lama sangat berbual pun macam tak selesa juga. Kurang selesa lah. Yang lama-lama. Ya memanglah banyak dah lama tak jumpa kan. 2 tahun PKP apa semua. Banyak ceritanya. Kau nak tahu banyaknya ceritanya tu kan. Tapi pada nanti kan esok ke minggu depan dia datang lagi cerita. Nanti minggu depan dah tak ada cerita dia lagi. Lepas cerita semua kan. Dan pada riwayat Dailami daripada Jabir, artinya lebih kurang bermula yang afdal, yang terbaik, yang utama pada ziarah orang sakit itu bersegera bangkit daripadanya, cepat-cepat, yang lama-lama sangat. Kerana bahawasanya terkadang jadi masyakkah, masalah atasnya, meraihkan bagi orang ziarah akan dia, dan barangkali tiada baginya hajat, melainkan orang yang membela akan dia, dan orang yang berjinak-jinak ia dengan dia. Demikianlah tersebut dalam Sirajul Munir. Itu yang afdal lah. Tak adalah sampai haram kalau lama sangat, tapi
Yang afdal, yang baiknya hormat orang yang sakit tu Ziarah tu menggembirakan dia, tapi kalau lama sangat menyusahkan dia juga. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min tamami iyadatil maridi ay yada'a ahadukum yadahu ala wajhihi aw ala yadihi fayas'aluhu kaifa huwa wa tamamu tahiyyatikum bainakumul musafahatu. Artinya lebih kurang, dan daripada kesempurnaan ziarah orang sakit, bahawa menghantar salah seorang kamu akan tangannya atas muka orang sakit itu atau atas tangannya. Muka biasa orang Melayu macam jarang lah. Datang pegang muka, aku mati, kau nak sapu muka. Biasa sapu muka tu kan orang mati, biar tutup mata, mati terbeliak mati. Pasal apa? Orang kata tengok rohnya keluar. Roh aku keluar, yang terbeliak tu kan mata, turunkan mata. Orang sakit kita ziarah, kita sapu muka. Menjerit, aku belum mati ya. Kalau macam tu, tanganlah, pegang tangan atau atas tangannya. Maka bertanya ia akan dia betapa halnya, apa khabar, tanya. Dan kesempurnaan tahiyat kamu antara kamu itu berjabat tangan. Tahiyat tu penghormatan, yakni kemudian daripada memberi salam tatkala berjumpanya. Lepas beri salam tu jabat tangan, salam. Itu kesempurnaan ziarah lah. Ini ziarah, Assalamualaikum, boleh jauh je. Sakit tak salam, tak apa. Tak jabat tangan. Beri salam tu beri salam, tak jabat tangan kan. Macam kotor sangat aku ni kan. Menyebut pula dalam hati dia tu kan, busuk sangat ke apa aku ni. Jadi jabat tangan, salam. Yang bagus sapu muka, tapi biar sama-sama belajar lah. Yang sakit pun belajar, yang ziarah pun belajar. Yang ziarah aja belajar, yang sakit tak belajar, payah ni jerit sapu muka kan. Dan daripada Al-Baqir radhiyallahu anhu katanya, lebih kurang mafhumnya, berjaga satu malam daripada sakit itu afdal daripada ibadat setahun. Ya Allah ya Rabbi Karim. Ini kelebihan sakit pula. Jangan minta lah. Tapi kalau sakit tak boleh tidur, biasa sakit apa? Sakit gigi lah. Sakit gigi memang susah nak tidur. Bukan kata nak tidur, orang bising aja pun sakit hati. Gigi tu dah sakit, hati pun sakit. Diam boleh tak? Kan? Gigi sakit-sakit tu boleh menjerit tu, diam boleh tak? Pasal apa? Sakit hatinya tu lagi teruk. Baik. Jadi andai kata tak dapat tidur satu malam, berjaga, bukan sengaja tak dapat nak tidur, afdal daripada ibadat setahun. Ya Allah ya Rabbi Karim. Saya pernah tidur hospital, merasalah tidur hospital aksiden apa kan. Kadang nurse terlambat sikit bagi ubat antibiotik ke apa, itulah kuning tu kan. Rasa pedih, perih dia tu kan, luka tu pedih. Memang tak boleh tidur. Tidur bukan tidur je, duduk tak kena, baring tak kena, diri apa semua tak kena. Panggil nurse, rasa macam nak demam lah. Dia bagi ubat kan, baru lega. Dia bagi dadah tu kan, barulah dapat tidur. Baik. Dan daripada Abi Ja'far radhiyallahu anhu berkata, ia demam satu malam itu menyamai ibadat setahun. Ya Allah ya Rabbi Karim. Bukan senang ni nak ibadat setahun ni. Termasuklah sembahyang, puasa apa semualah. Pahalanya tu dapat. Dan demam 2 malam menyamai ibadat 2 tahun. Allah, 2 malam 2 tahun. Dan demam 3 malam menyamai ibadat 70 tahun. 3 malam lain, tambah ni 70 tahun. Kalau kita tak makan ubat Ustaz, kalau boleh makanlah, ikhtiar. Ini pahalanya saja. Kalau dah makan ubat pun tak baik, itulah dapat pahalanya. Bukanlah maknanya awak tak makan ubat sebab nakkan pahala. Nanti ada tajuk tepi tu kan, dan seterusnya tu kan. Orang yang sakit digalakkan berwasiat dan berikhtiar untuk sembuh, digalakkan. Tapi kalau saya nak pahalanya Ustaz, ya terpulang. Jangan pula nanti dah 3 hari, masuk malam keempat, menyalahkan takdir pula. Kenapa aku tak baik-baik ni? Dah pula hilang semua pahala. Jadi ikhtiar, usaha untuk sembuh. Kalau anda kata tak sembuh, dapatlah pahala tu.
Dan daripada Abi Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ia sakit kepala satu malam menghapuskan ia akan tiap-tiap kejahatan yang lain daripada dosa besar. Dosa-dosa kecil semua hilang, terhapus. Sakit kepala, yang tadi demam, ini sakit kepala. Yang atas tadi tu berjaga satu malam tak boleh tidur, satu tahun ibadat. Ini dosa-dosa kecil terhapus. Dosa besar wajib bertaubat lah. Rukun taubat ada 3, ulang kaji lagi. Rukun taubat ada 3 asalnya. Yang pertama menyesal dengan dosa yang telah diperbuat. Yang kedua, tak buat dosa tu semasa taubat. Jangan masa taubat tu buat dosa lagi, tidak. Jangan buat. Yang ketiga, berazam, berniat, bukan berjanji. Berjanji tu dah dikira apa nama dia tu pula. Nazar. Nazar wajib. Tak tunaikan dosa lagi, 2 kali dosa. Berniat, berazam, bercita-cita untuk tak buat lagi dosa. Itu kalau dosa biasa. Kalau dosa dengan manusia, yang keempat kena tambah, pulangkan haknya semula. Minta maaf ke, kalau ada barang yang kita ambil, pulangkan ke, atau nilai yang sama ke. Kalau tak jumpa orangnya, atau tak tahu siapa orangnya, ataupun tak jumpa warisnya, maka istighfarkan untuk dia. Salah satunya masukkan dalam doa ibu bapa, Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara wa li ashabil huquqi alaina wa li ashabil huquqi alaina. Kita minta ampun pada ibu bapa kita, ampun dosa kita, dosa ibu bapa kita. Kemudian wali ashabil huquqi alaina, dan kepada orang-orang yang mempunyai hak ke atas kita, ke atas kami. Kemudian kalau dosa itu meninggalkan sembahyang fardu tanpa uzur, wajib qada. Itu 4. Yang keempat, itu hutang dengan Allah Taala. Tak habis, tak selesai, itu nombor 2. Yang penting kita bertindak qada. Sikit-sikit. Paling tidak, paling kuranglah dia sepatutnya dalam kitab Sabil Muhtadin sepanjang masa. Kecuali cari nafkah, berbelanja, tunaikan nafkah zahir batin, waktu rehat, tidur, tolak, itu semua, itu semuanya waktu free itu kena wajib qada, wajib disegerakan. Paling tidak pun, paling kuranglah lepas sembahyang fardu subuh, qada subuh. Lepas zuhur, qada zuhur. Paling tidak macam itulah, dan seterusnya. Baik. Kalau tak larat nak buat sempurna penuh, ambil yang wajib lah. Daripada tinggal langsung, ambil yang wajib. Rukun yang wajib je lah, yang rukun. Rukun ni 13 tu, itu je yang sunat tak buat. Dah malas sangat, kan? Daripada tak buat langsung, malas-malas pun buat juga, kan? Jadi ambil rukun. Rukun tak banyak rukun. Takbiratul ihram, Allahu akbar, angkat tangan pun sunat. Punya malas. Saya tunjukkan sikit. Diri rukun, duduklah, Allahu akbar. Ini pun malas, gini aja ada. Allahu akbar, ada baca Fatihah. Kita sunat baca Fatihah. Dah habis Fatihah, rukuk. Rukuk, perbuatan rukuk tu rukun, bacaan sunat. I'tidal, perbuatan i'tidal tu yang rukun. Angkat tangan pun sunat. Ada sujud, perbuatan sujud tu yang rukun, bacaan sunat. Duduk antara sujud, perbuatan duduk tu rukun, bacaan sunat. Sujud lagi, dah bangun. Kemudian rakaat keberapa, kalau ada tahiyat awal pun sunat. Kalau dah malas sangat tak buat, sah juga sembahyang. Memang ni cerita jenis pemalasnya ni, tapi dia nak qada juga. Lebih baik daripada yang rajin tapi tak qada. Nak cerita lebih baiknya lah. Tapi yang paling baik rajin dan qada. Yang lagi baik lagi, tak ada yang tinggal sembahyang. Itu lagi baguslah, kan? Baik. Jadi apa nama ni, tahiyat awal tu pun sunat. Tak buat contohnya. Tapi jangan lupa pula 4 rakaat tu, awak jangan lupa ni rakaat kedua dengan ketiga ni jangan confuse pula.
Kan confuse kan, kena ambil yang sikit. Tak habis-habis, tak selesai-selesai sepanjangnya. Kuno-kuno nak cepat tak selesai-selesai. Tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir bisalam dah. Kan? Sambung sini. Sambungan pun masuk isyak. Jadi itulah cukuplah kadar ni beberapa perkara tadi, kelebihan-kelebihan ziarah orang sakit dan juga kelebihan orang yang sakit itu sendiri ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah taala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.